Jadi itu tidak naik nama sama kita ucapkan Alhamdulillah belum ikut. Juga masyarakat Fadil Ustaz Muhammad bagi menyampaikan kuliah dalam kitab Kadirul Umat. Inilah jawapannya. Fadil Ustaz silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-puan muslimin muslimat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah berikan dia kefahaman di dalam urusan agama. Dan moga-moga kita juga dikurniakan akhlak yang mulia sesuai dengan sabda junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Alhamdulillah, pagi ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah duha 2 kali sebulan, yang mana sebagaimana yang disebutkan tadi sudah tertangguh lebih kurang 2 bulan kerana urusan-urusan haji dan sebagainya. Hari ini kita sambung masih lagi di bab yang ke-6. Cetakan baru ini kita sampai ke muka surat 81, iaitu bab ke-6 dalil syara'. Dalil, saya ingatkan kembali, di sini bermaksud sumber, masdar dalam bahasa Arab dan bahasa Inggeris source of Islamic law. Jadi sources of Islamic law memang Quran dan Sunnah, itu tidak boleh dinafikan. Tetapi bukan hanya Quran dan Sunnah sebagaimana yang disangka oleh sebahagian umat Islam, sehingga mereka selalu mengeluarkan kata-kata, ini ulama' je yang cakap macam ni, tak ada dalam Quran hadis ni. Kadang-kadang kita dengar orang yang bercakap demikian. Jadi dia tidak perasan bahawa para alim ulama' mujtahidin, ulama'-ulama' yang layak untuk menggali hukum daripada sumber, mereka pertama sekali memang pergi kepada Quran dan Sunnah, kerana itu sumber yang paling utama. Tetapi Quran dan Sunnah juga memberi indikasi bahawa kita berpegang dengan ijma', iaitu kesepakatan para ulama', dan kita boleh mengenal pasti sesuatu hakikat menggunakan qiyas, analogi, ya. Dua benda yang sama dari segi asas hukumnya sepatutnya mempunyai hukum yang sama. Kemudian juga mengisyaratkan kepada istishab, preservation of status quo, baqa'u makana ma'ala kana. Kita anggap sesuatu itu kekal di atas keadaan asal, sehinggalah dibuktikan sebaliknya. Bahkan konsep ini juga dipakai dalam undang-undang sivil. Misalnya dalam undang-undang jenayah, apabila seseorang itu dituduh di mahkamah atas sesuatu kesalahan,
maka yang perlu membuktikan adalah pendakwa raya. Orang yang tertuduh tidak perlu buktikan dia tak bersalah. Pendakwa raya yang kena bawa evidence beyond reasonable doubt, memang orang tu ada buat jenayah itu. Orang yang tertuduh memadai dia raise reasonable doubt saja. Dia boleh membangkitkan keraguan-keraguan yang munasabah. Dia tidak perlu bukti sampai meyakinkan dia tak bersalah. Tetapi pendakwa raya yang perlu buktikan bahawa orang itu memang betul-betul bersalah, tidak ada keraguan. Kenapa? Kerana asal seseorang dia belum buat kesalahan. Sebab itu kaedahnya a person is presumed innocent until proven guilty. Seseorang itu dianggap tidak bersalah, mungkin dia bersalah, tapi oleh kerana asalnya dia tak bersalah, maka kita anggap benda itu kekal, sehinggalah dibuktikan sebaliknya. Itu dipanggil istishab, ya. Misalnya kita dah terangkan dahulu dalam bab agama pun, satu orang yang dia nak solat, dia lupa, aku ni dah ambil wuduk ke belum, maka dia dianggap belum ambil wuduk, kerana itu yang asal. Berbeza kalau dia memang dah ambil wuduk, time nak solat dia ragu-ragu, aku ni dah batal wuduk ke masih ada wuduk, maka dia dianggap masih ada wuduk, kerana itu yang asal. Itu konsep istishab. Kemudian ada di sana disebut, ya, pusat 81 tu, poin nombor 3, masalih mursalah. Masalih ini adalah plural kepada maslahah, ya. Kalau kata sod lamha ni dia ada elemen baik atau membaiki ataupun berbaik-baik, ya, dia ada elemen macam itu. Jadi maslahah ni adalah kebaikan. Maka syariat ni secara umum datang untuk memastikan kebaikan itu berlaku dan lawannya iaitu keburukan terhindar. Itu objektif umum syariat. Tetapi secara terperinci, ada perkara-perkara yang membawa kebaikan, syariat tidak iktiraf. Bahkan syariat haramkan. Perkara-perkara itu ada kebaikan. Jadi sebagai contoh, minum arak ataupun berjudi. Dua perkara ni Al-Quran sendiri sebut ada kebaikan. Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada kamu, yakni kepada Nabi SAW, tentang arak dan judi. Qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas. Beritahulah kepada orang yang bertanya itu bahawa pada kedua-duanya, pada arak dan judi ini, ada keburukan yang besar dan juga ada banyak manfaat kepada manusia. Contohlah judi misalnya, antara manfaat judi, modal kecil saja dapat untung besar. Tapi yang tu dari segi statistik jarang berlaku. Orang berjudi nak menang judi itu statistik sangat rendah. Kalau nak alang-alang nak masuk neraka, bahasa kasarnya, alang-alang nak masuk neraka dengan judi, jangan berjudi. Jadi tokey judi. Kerana tokey judi memang untung. Sebab yang menang berkurang, yang berjudi ramai. Jadi duit masuk banyak, yang keluar sikit. Memang untung. Sebab tu orang jadi tokey judi boleh kaya. Iaitu judi yang dilesen. Ada pula istilah judi haram. Habis judi halal ada ke? Rupanya di negara kita ni judi haram ni judi tak ada lesen. Yang ada lesen pun haram juga. Bukan kata yang ada lesen tu halal. Dan saya pernah diceritakan, Allah alam betul tak betul, even yang so called judi haram ni, yang tak ada lesen ni, kalau diserbu, dirampas komputer dia, nanti tak lama dibuka balik. Sebab masih berbaloi dengan kos apa peralatan dia kena rampas dengan untung yang dia akan dapat tu masih berbaloi. Jadi maknanya judi, arak ada manfaat. Tetapi manfaat ini dibatalkan oleh syarak. Sebab ismuhuma akbaru min naf'ihima. Keburukan daripada kedua-duanya ini lebih parah daripada kebaikan dia. Dengan berjudi ada rumah tangga jadi runtuh sebab breadwinner dia, suami dia jadi kaki judi. Dapat gaji besar ni pun habis dengan berjudi saja. Kemudian ada yang sampai bunuh orang kerana minum arak. Sama ada memang betul-betul dia bunuh, dia ambil senjata, dia tikam. Kan dalam berita selalu masuk macam tu. Bunuh kawan masa tengah mabuk. Yang jenis bunuh secara memandu tu lagi banyak. Tak pasal-pasal hamba Allah tu dengan anak dia nak beli makanan tepi jalan, dah kena langgar dengan orang mabuk.
Maka oleh kerana manfaat itu bila ditimbang dengan keburukan itu lebih besar, maka manfaat itu dibatalkan, tidak diiktiraf. Ada juga manfaat yang memang iktiraf, misalnya jual beli. Memang Allah sebut wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Padahal Allah Taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dulu ada manfaat. Satu Allah halalkan, satu lagi Allah haramkan. Kerana berbeza cara kedua-duanya itu. Ada di tengah-tengah perkara yang bermanfaat, tapi tak ada dalil yang mengiktiraf, tidak ada dalil yang membatalkan. Kebanyakan juga urusan-urusan dunia dia termasuk di situ. Contohlah pakai helmet masa bawa motor. Jenuh juga kalau polis trafik jumpa orang yang jenis tanya dalil ni. Tuan dah buat kesalahan ni, bawa motor tak pakai helmet. Mana dalil kata dia? Mana dalil? Tak ada dalil pun kata kena wajib pakai helmet. Jadi di situ datang elemen masalah mursalah. Ada tak kebaikan pakai helmet? Ada. Kalau berlaku kemalangan, dia meminimumkan risiko. Bukan kata eliminate. Ramai je orang pakai helmet meninggal juga. Tapi dia meminimumkan risiko. Pula dah diwajibkan oleh pemerintah. Maka taat kepada pemerintah itu disuruh dalam agama, selagi mana tidak disuruh melakukan maksiat. Pakai helmet bukan maksiat. Perintah daripada pemerintah sudah ada, maka kena ikut. Ataupun dalam bab-bab agama boleh juga terpakai masalah mursalah. Misalnya sambutan Maulidur Rasul. Sambutan Maulidur Rasul ini ada kebaikannya, iaitu membantu umat Islam ingat kepada Nabi SAW, tahu sirah perjalanan perjuangan Nabi SAW, timbul rasa kasih kepada Nabi. Rasa kasih kepada Nabi ini dituntut. Dan juga timbul rasa nak ikut sunnah Nabi. Dan ikut sunnah Nabi ini dituntut. Tapi kalau nak cari dalil khusus menyuruh kita sambut maulid, tak ada. Maka mengiktiraf sambut maulid, tak ada. Nak cari dalil khusus mengatakan dilarang sambut maulid pun tak ada. Yang kata haram sambut maulid secara khusus dalilnya tak ada. Jadi dua-dua tak ada. Di situ boleh dia masuk bawah masalah mursalah. Oleh kerana dia ada kebaikan, kebaikan ini tidak ada dalil yang khusus, maka ia menjadi sumber bahawa perkara ini dibenarkan. Itu juga kita telah terangkan dalam kuliah yang lalu. Yang terakhir adalah istihsan. Dalam kuliah pada bulan Jun, kita sempat menerangkan istihsan ini digunakan dalam mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah, tapi ditentang dalam mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala tak setuju guna istihsan, kerana asal mana istihsan ini menganggap baik. Jadi mana boleh hukum syarak pakai kita anggap baik, maka baik. Bahkan Imam Syafi'i mengkritik man istahsana faqad syar'a. Siapa yang menggunakan istihsan, mengatakan ini boleh sebab nampak baik, dia dah menjadi macam dia pula yang buat hukum. Padahal hukum sepatutnya daripada Allah dan Rasul. Tetapi pengkaji-pengkaji yang datang kemudian, mereka mengatakan khilaf antara mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi bab istihsan ini adalah khilaf kerana berbeza memahami istilah itu. Jadi istilah istihsan di sisi mazhab Hanafi bukan bermaksud oleh kerana saya pandang benda itu baik maka boleh, bukan. Tetapi mereka mengkaji dua jenis kias, satu kias yang terang, satu kias yang tersembunyi. Maka dipakai kias yang tersembunyi itu kerana ia lebih menepati keadaan tersebut. Itu istihsan yang dimaksudkan. Ataupun kerana ada huruf kebiasaan yang menunjukkan bahawa ini hukum yang sepatutnya. Jadi kata pengkaji-pengkaji yang datang kemudian, kalaulah mazhab Syafi'i memahami istihsan dengan makna yang dipahami oleh mazhab Hanafi, kemungkinan mereka tidak akan khilaf. Tapi oleh kerana istihsan yang dipahami oleh mazhab Syafi'i tak sama dengan istihsan yang dipahami oleh mazhab Hanafi, maka berlaku khilaf, perbezaan pandangan. Hari ini kita akan masuk terus kepada Saddu Zara'i. Saya skip dahulu qaul sahabi dan juga uruf. Saya pergi kepada Saddu Zara'i. Ini penting dalam kehidupan
untuk ada elemen preventive measures. Bukan satu benda tu kita tunggu dah berlaku baru kita nak buat satu tindakan. Pada kalanya kita prevent dahulu sebelum benda itu berlaku. Cuba lihat dia dalam bracket tu dia letak saddu zara'i, bererti menutup jalan yang membawa kepada keburukan. Sad bahasa Arab maknanya sekat. Zara'i adalah plural, jamak kepada zari'ah. Zari'ah ni makna jalan. Zara'i makna jalan-jalan. Istilahnya apa? Menghukum sesuatu itu sebagai haram ataupun dilarang, walaupun pada asalnya dia in itself bukan haram, tapi ia boleh membawa kepada yang haram, maka disekat. Sebagai contoh, dari segi asas hukum syarak, menjual beli senjata boleh. Kita tak cakap tentang undang-undang Malaysia Makna dalam keadaan biasa, satu orang tu dia pakar buat senjata. Katalah senjata zaman dahulu, pedang, tombak dan sebagainya. Jadi orang ni dia buat senjata, makna senjata tu milik dia. Dan ada orang dia perlu kepada senjata sebagai untuk pertahan diri atau untuk pergi berperang. Jadi orang yang perlu pada senjata berhak untuk offer kepada orang yang milik senjata, saya nak beli pedang sebanyak 100 bilah misalnya, nak order. Dan orang tu pemilik senjata, dia ada hak sebagai pemilik nak jual. Jadi jual beli senjata hukum asalnya dibenarkan. Tetapi dalam keadaan berlaku misalnya fitnah, perpecahan sesama umat Islam, yang mana dua kumpulan umat Islam ni saling berperang antara satu sama lain atas sesuatu sebab, maka pada ketika itu diharamkan menjual senjata kepada pihak-pihak yang terlibat dengan pertelagahan ini, kerana itu menjadi zari'ah, menjadi jalan melakukan perbuatan yang haram. Asalnya jual senjata, beli senjata boleh, tapi dalam keadaan mereka ni tengah berperang sesama sendiri, kemungkinan besar senjata yang mereka beli itu adalah untuk melakukan pembunuhan sesama Islam, dan pembunuhan sesama Islam ni dilarang. Lalu ketika itu menjual senjata itu dihukumkan sebagai haram. Ini contoh saddu zari'ah. Tapi tidaklah juga semua benda saddu zari'ah. Sebagai contoh orang tu dia adalah pekebun anggur. Sebab kita tak sesuai sangat cuaca dia kan. Ada juga orang cuba tanam, tumbuh ke pula tak tahulah sedap ke manis ke masam anggur dia. Tapi kalau di negara-negara yang ada 4 musim, ramai orang juga menanam anggur. Jadi kita orang yang menanam anggur ni, dia nak jual anggur boleh sebab milik dia. Tetapi anggur juga adalah bahan yang digunakan untuk membuat arak, untuk membuat wine. Jadi tak bolehlah kita semata-mata kerana ada kemungkinan anggur itu digunakan untuk membuat wine, lalu kita kata haram jual anggur, tak boleh, sebab kita nak sekat daripada orang buat wine. Dia tidak seperti itu. Bukan semata-mata ada kemungkinan terus kita sekat, tak. Kemungkinan itu mestilah kemungkinan yang very pertinent, sangat-sangat kemungkinan besar, barulah kita mengambil kira untuk menyekat. Kalau setakat satu kemungkinan sahaja, tidak dijadikan sebab untuk melarang. Kadang-kadang ada orang zaman macam ni, sekarang dia kata macam ni, kita laranglah orang selawat selang tarawih, sebab nanti kalau kita benarkan, kok ada orang ingat selawat selang tarawih itu wajib, padahal tak wajib. Tak macam itu. Semata-mata ada kemungkinan orang salah faham, lalu kamu nak larang semua benda, tak boleh. Kalau ada orang salah faham, dia ingat, oh sembahyang tarawih ni mesti kena selawat selang-selang tarawih. Kalau tak selawat selang-selang tarawih, maka tak sah tarawih dia. Kalau lah ada orang yang sampai macam itu, dia just diterangkan saja. Solusinya adalah bagi tahu, taklim, mengajar, menerang kepada orang ramai bahawa solat tarawih ini macam solat lain juga rukunnya. Ada penselawat tu antara perkara yang boleh dilakukan ketika sedang tarawih. Tak nak selawat pun tak apa, selawat bagus dapat pahala. Kalau tak nak selawat, nak baca Quran selang tarawih pun boleh, nak istighfar selang tarawih juga boleh, nak zikir selang tarawih juga boleh. Kan senang, selesai.
Tiba-tiba diharamkan salat tarawih semata-mata bimbang ada orang ingat benda tu wajib. Habis orang ambil wuduk, macam mana? Kan perbuatan ambil wuduk tu tak semuanya rukun. Yang rukun hanya basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Berkomor-komor bukan rukun. Sapu telinga bukan rukun. Kan? Habis macam tu, ada tak orang yang dia tak mengaji, dia ingat semua tu rukun? Boleh jadi. Habis kita larang semua masa wuduk jangan buat benda-benda sunat ya. Bimbang nanti ada orang ingat yang sunat tu wajib. Bukan macam itu. Yang jahil itu kita minta dia belajar. Yang dah tahu dia buatlah benda sunat, dapat pahala. Jadi sada zarat ini perlu difahami implementasinya supaya kita tidak sampai mengharamkan sesuatu yang tidak perlu diharamkan. Baik. Jadi saya ambil panduan daripada kitab Usul Fiqh yang disusun oleh Dr. Abdul Karim Zaidan rahimahullah ta'ala. Dari segi bahasa, bila kita sebut saddu zara'i', zara'i' ini adalah wasail, jamak kepada zari'ah ataupun wasilah, jalan yang menuju kepada sesuatu. Sama ada yang dituju itu baik atau buruk, tetap istilah dia adalah zara'i'. Maknanya bukan kata zara'i' ini hanya jalan kepada yang buruk saja. Dari segi bahasa, jalan kepada yang baik juga dipanggil zara'i'. Jadi boleh jadi menyekat jalan yang buruk, boleh jadi juga menyekat jalan yang baik. Akan tetapi sudah jadi terbiasa apabila digunakan zara'i', dia seolah-olahnya indikasinya benda tu yang buruk. Ya, walaupun dari segi bahasa sebenarnya boleh. Jalan kepada yang baik pun orang panggil zara'i', jalan kepada yang buruk juga orang panggil zara'i'. Tapi dari segi penggunaan, biasanya kalau guna zara'i' itu dia indicate jalan yang membawa kepada perkara yang buruk. Jadi perkara-perkara yang membawa kepada perkara yang buruk ini, boleh jadi perkara itu sendiri dirinya itu sudah haram. Ada kalanya dia membawa kepada perkara yang buruk, tetapi dirinya tidak haram. Okay. Contohnya, perkara yang dirinya sudah haram dan dia membawa kepada perkara yang haram, itu tidak ada khilaf lah, memang haram. Contoh, kita dah sebut tadi ya. Minum arak ni dia sebenarnya juga wasilah, jalan kepada yang buruk. Dengan sebab dia minum arak, dia akal tidak boleh berfungsi dengan baik. Barangkali dia pukul isteri dia, barangkali dia bunuh kawan dia, barangkali dia langgar orang ya. Jadi apa yang dia akan buat dalam keadaan dia mabuk tadi, benda-benda yang buruk. Tapi dalam masa yang sama, minum arak itu sendiri sudah haram. Jadi yang itu tidak ada khilaf. Bukan kita kata kalau dia minum tak mabuk tak apa. Sebab kan tujuan haram minum arak ni supaya dia tak buat benda-benda tak baik bila dia mabuk. Minum sikit tak apalah sebab dia tak mabuk. Tak. Kerana diri minum arak tu sudah haram. Ataupun misalnya qazaf. Qazaf ni membuat tuduhan palsu. Iaitu menuduh orang yang tidak berzina, kita tuduh orang itu melakukan zina. Dan kita kena ingat ya, dianggap tuduhan palsu apabila tuduhan itu tidak boleh mendatangkan saksi yang mencukupi. Boleh jadi dia lihat berlaku perzinaan itu, tapi dia tidak boleh bawa kes itu kalau dia seorang lihat. Kenapa? Kerana dalam kes zina disyaratkan 4 orang saksi. Jadi susah lah macam tu Ustaz. 4 orang saksi yang adil pula tu. Nak lihat perzinaan tu secara jelas, bukan setakat lihat masuk bilik berdua atau lihat berbaring atas katil berdua, tak memadai. Kalau kata nak sabitkan orang tu telah melakukan zina, 4 orang saksi itu memang benar-benar melihat perzinaan tu berlaku. Mana berlaku persetubuhan. Pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, 4 orang saksi nak menyaksikan bahawa telah berlaku zina antara seorang lelaki dan wanita. Jadi Syekh Umar siasat seorang-seorang. 3 orang memang mengatakan nampak betul-betul ada kemasukan, penetration berlaku. Seorang bila disiasat, dia kata saya hanya nampak yang lelaki itu berada antara 2 peha perempuan. Kamu nampak tak kemasukan? Tak. Saya tak nampak. Keempat-empat dijatuhkan hukuman qazaf.
membuat tuduhan palsu. Itu maksud palsu di situ adalah dia membuat tuduhan sedangkan bukti yang dikehendaki dalam syarak dia tidak boleh bawa. Jadi apa maksudnya? Maksudnya bab perzinaan, bab liwat dan sebagainya asalnya ditutup. Sebab benda ini kalau berlaku begitu saja, mudaratnya itu kecil. Orang yang terlibat tu mudarat dah, dia buat maksiat. Tapi kalau tersebar dalam masyarakat, akhirnya benda itu jadi biasa. Jadi benda yang orang dah tak malu kan. Kalau dekat negara Mak Saleh misalnya, orang tak malu berkedudukan. Di negara kita pun sudah berlaku orang tak malu kalau dia mengaku dia berzina. Jadi ini yang nak dielakkan. Asalnya benda ini ditutup. Bahkan ketika sahabat Nabi Sayyidina Ma'iz, beliau datang mengaku, kata beliau berzina. Ini mengaku kan? Bukan dituduh, mengaku. Nabi balik, dia datang pula sini, mengaku kata dia berzina. Sampai 4 kali dia mengaku, barulah Nabi SAW siasat, tanya, dia ni otak dia ada something ke? Tak waras ke orang ni? Dia, sahabat lain menaksikan tak, dia bukan orang gila, bukan. Barulah Nabi SAW menjatuhkan hukuman, kerana sudah terbukti dia mengaku dengan jelas. Tapi selepas kejadian, ada riwayat, ada satu orang mengatakan dialah yang asalnya Ma'iz mengaku kepada dia, dan dia suruh orang itu pergi mengaku kepada Nabi. Lalu Nabi SAW bersabda kepada orang itu, kalaulah kamu tutup, itu kan lebih baik. Berarti dalam bab kaiban-kaiban peribadi macam ini, memang ia satu dosa yang wajib orang itu bertaubat, tetapi bukan untuk disebarkan. Lebih baik kita tutup, suruh dia taubat, jangan buat lagi, daripada kita pergi sebarkan kepada masyarakat. Tapi qazaf ini dia menjadi jalan untuk menjatuhkan maruah orang. Tapi qazaf itu sendiri pada dirinya pun sudah haram. Begitu juga dengan zina. Zina antara keburukannya boleh menyebabkan penyakit kelamin, boleh menyebabkan tak tahu anak siapa, anak tak sah taraf. Tapi tak tunggu benda itu berlaku. Contohlah orang tu kata, oleh kerana zina ni keburukan dia, nanti dapat anak yang tak sah taraf, yang tak tahu anak siapa. Dan oleh kerana saya pakai kondom, tak apalah kata dia, sebab benda buruk tu tak akan berlaku kata dia. Saya dah ambil orang sekarang punya istilah safe sex, protected macam tu. Tetap haram, kerana diri zina tu sendiri sudah haram. Berbeza dengan perkara-perkara yang asalnya dia adalah harus, maka ketika itu kalau ia tidak membawa kepada yang haram, maka tidak diharamkan. Sebagai contoh, kenapa kita disuruh menundukkan pandangan? Lelaki disuruh tundukkan pandangan kepada wanita, dan wanita disuruh tundukkan pandangan kepada lelaki, kerana nak mengelakkan perzinaan. Tapi ada juga pandangan yang kemungkinan besar tidak akan membawa kepada perzinaan. Misalnya pandangan dalam urusan kerja dan sebagainya. Dan juga pandangan seseorang kepada bakal tunang dia. Sebab orang nak kahwin, kalau dia tak tengok orang yang bakal jadi isteri dia, risiko juga. Nanti kan tengok, alamak aku tak berkenan kalau muka macam ni kan? Manusia ni kan dia bukan saja lihat pada kesesuaian dari segi perangai, dia juga ada taste dia. Mungkin bagi orang ni, dia kata, cantik lah, kenapa kau tak mahu? Tapi orang tu taste dia lain. Jadi Nabi suruh lihat dahulu, kerana itu lebih menjamin keberkekalan perkahwinan tu. Kalau nak kahwin dengan satu orang, tengok dulu rupa dia. Jangan tengok gambar saja, gambar kadang-kadang lain. Tak macam mana dia punya lighting, dia punya make up, ya. Tengok the real person. Maka ketika tengok tu, kemungkinan bahawa dengan melihat tu membawa kepada zina adalah kemungkinan yang kurang. Maka tidak diharamkan melihat kepada orang yang bakal dikahwini, ataupun nak melihat kepada orang yang disaksikan jual beli. Kita jadi saksi jual beli, kita tak tengok pada orang yang jual beli macam mana. Kalau masuk kes ke mahkamah, betul tak orang ni yang membeli barang tu? Kira tu betul, kamu pasti tak?
Tapi saya pun tak tengok juga mana boleh macam tu. Kena tengoklah sebab untuk tujuan penyaksian. Ataupun yang saya dah bagi contoh tadi, menanam anggur tidak diharamkan semata-mata kerana anggur itu boleh digunakan untuk membuat arak. Kemudian ada perkara-perkara yang memang ada kemungkinan berlaku sesuatu yang tidak baik, tetapi syarak tidak mengambil kira kerana perkara itu tersembunyi. Misalnya, orang perempuan apabila dia diceraikan oleh suami dia ada satu tempoh dipanggil tempoh iddah. Dalam tempoh iddah, kalau tolak tu tolak raj'i, baru sekali atau dua kali, maka suami boleh rujuk dalam tempoh iddah tu. Tapi kalau tolak bain, maknanya tolak yang dah 3 kali ataupun jenis-jenis tolak yang dah tak dirujuk, maka tempoh iddah tu berfungsi, perempuan tu tak boleh kahwin lagi. Suami juga tak boleh rujuk lah, sebab dah tolak bain, tolak yang dah putus terus. Suami tak boleh rujuk, tapi dia tak boleh kahwin lagi. Jadi nak tahu iddah habis tak habis, secara umumnya 3 kali haid. Jadi 3 kali haid siapa yang tahu? Perempuan tu lah tahu haid dia. Ada tak kemungkinan perempuan tu menipu? Dia belum habis haid, tapi sebab dia dah meluat dengan suami dia, maka dia rujuk, aku tak nak dengan dia, ataupun dia nak kahwin dengan orang lain cepat. Ada tak kemungkinan dia menipu? Ada. Tapi syarak tetap ambil kira kata-kata perempuan tu, sebab kemungkinan tu tidak mengatasi kepentingan untuk berpegang pada kata-kata orang yang paling tahu tentang iddah dia sendiri, iaitu perempuan tu sendiri yang paling tahu. Ataupun misalnya mengambil kira penyaksian yang diberi oleh saksi yang telah dinilai dalam sistem Islam. Saksi yang nak bagi saksi, terutamanya kes jenayah dan sebagainya, dia tu kena melalui proses penilaian saksi dahulu. Adakah orang yang boleh dipercayai atau orang yang kaki menipu dan sebagainya. Setelah dia dah lulus proses itu, barulah penyaksian dia didengar di mahkamah. Walaupun dah lulus, ada tak kemungkinan dia menipu? Masih ada kemungkinan dia menipu. Tapi kalau macam tu, sampai bila kita nak putuskan kes di mahkamah? Kerana saksi yang adil pun masih ada kemungkinan menipu. Cuma kemungkinan tu tipis lah berbanding dengan saksi yang fasik. Makanya diketepikan kemungkinan-kemungkinan sebegini, tidak boleh jadikan hujah. Tak boleh terima penyaksian saksi, sebab ini menjadi di jalan untuk kita menghukum orang dengan penipuan. Jadi penipuan itu sesuatu possibility yang kecil, kerana saksi itu telah ditapis keadilan dia dan sebagainya. Kemudian ada juga jenis yang dia membawa kepada keburukan secara kemungkinan besar. Maknanya keburukan itu adalah kemungkinan yang lebih dominan berbanding dengan kebaikan. Sebagaimana contoh yang saya berikan tadi, menjual senjata pada waktu berlakunya pertelagahan sesama umat Islam. Boleh jadi dia tak guna senjata itu untuk bunuh sesama Islam, tapi kemungkinan dia guna itu lebih besar, maka dilarang. Ataupun kita menyewakan bangunan. Kita sewakan bangunan, hukum asalnya boleh. Tetapi kita sewakan misalnya kepada orang yang buka bar. Jadi kemungkinan besar dia memang guna untuk menjual arak dan sebagainya, benda-benda yang haram, ataupun untuk tempat judi. Kemudian ada benda yang in itself tak ada masalah. Misalnya orang itu dia mencaci kepada sembahan-sembahan orang musyrikin. Jadi sembahan-sembahan orang musyrikin ni bukan Tuhan yang sebenar, kan? Misalnya dia kata, ini batu je, tak ada apa, kan? Bukan boleh bercakap, bukan boleh tolong. Tapi kalau dia cakap benda tu di hadapan orang yang sembah berhala tu, dia akan jadi panas hati. Oh, kau hina Tuhan aku. Lalu dia pun akan cakap apa? Dia akan hina Allah. Dia kata, Allah pun macam ni, kan? Jadi percakapan yang negatif terhadap sembahan orang musyrikin menjadi jalan untuk orang musyrikin tu menghina Allah Ta'ala. Menghina Allah Ta'ala tu haram.
maka kita dilarang bercakap negatif tentang sembahan-sembahan mereka. Kerana ini menjadi jalan untuk mereka bercakap negatif tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian misalnya orang yang menjual anggur kepada memang orang yang diketahui dia ni akan gunakan anggur tu untuk buat arak. Memang tahu dia jual anggur pada kilang arak misalnya. Dia tapi taklah jual anggur sekilo dua. Kilang arak mana nak beli anggur sekilo dua. Dia penanam anggur yang besar, ladang besar, dia supply sampai 2-3 lori kepada kilang arak. Itu tak boleh. Sebab dah diketahui, memang confirm dia akan gunakan anggur tu untuk buat arak. Baik. Cuma dalam mazhab Syafi'i tak silap saya, kalau semata-mata orang kesorangan dia biasa buat arak, kita masih boleh jual anggur pada dia sebab tidak semestinya dia buat arak. Jadi dia beli itu untuk konsum sendiri, untuk makan macam itu saja. Tapi kalau macam jual pada kilang arak, berlori-lori jual pada kilang arak tu confirm lah dia akan guna untuk buat arak. Baik, ada jenis yang asalnya halal tapi disalahgunakan. Contohnya nikah. Nikah halal. Bahkan dalam ayat Quran pun disuruh bernikah, fankihu, hendaklah kamu bernikah. Tetapi orang ni dia bernikah sebagai jalan untuk dia menghalalkan orang yang tolak 3 nak kembali pada isteri dia. Kan ada istilah apa ni, gila talak. Bukan gila sebenarnya. Dia dah talak isteri dia tu 3 talak. Maka jadi bain kubra dia panggil. Dia ada bain sugra. Bain sugra ni cara nak kembali akad nikah baru, bayar mahar baru. Contoh paling mudah, bain sugra, dia cerai isteri dia dengan 1 talak. Dalam tempoh iddah dia tak rujuk. Iddah dah habis, isteri dia boleh kahwin dengan orang lain. Tiba-tiba berubah hati dia nak kahwin, dia kena dapat persetujuan lah. Isteri dia setuju, akad nikah baru, mahar baru. Tetapi kalau sudah 3 talak, kalau dia berubah hati, Allah menyesal pula, aku seraikan isteri aku 3 talak, maunya merayu-rayu isteri dia, kata nak buat macam mana? Bukan boleh. Boleh kalau isteri dia sudah kahwin dengan orang lain, dan orang lain tu sama ada meninggal dunia atau orang lain tu pun cerai isteri dia. Lalu lepas itu habis iddah baru dia boleh kahwin. Jadi inilah ada orang, oleh kerana dia beria nak kembali kepada isteri dia, dia cari orang. Kau kahwin dengan janda aku, lepas dah sekali bersama, sebab syarat dia macam itu, kau ceraikan. Inilah diistilahkan sebagai Cina buta. Tak pasal-pasal Cina jadi buta. Yang buat kerja tu Melayu. Dan kadang-kadang yang dipanggil Cina buta celik pula dia. Dia kata, buat apa pula cerai? Elok je perempuan ni, tak mau cerai, nasib lah. Jadi ini yang jadi perbincangan di kalangan para alim ulama. Sebahagiannya berpegang kepada zahir. Zahir pernikahan tu sah. Dia dah kahwin, dia dah sama, dia dah cerai, maka boleh lah. Soal antara dia dengan Allah Ta'ala tu cerita lain lah. Kerana dia berkahwin dengan niat nak bercerai. Sebahagian mengambil kira dan menganggap pernikahan macam tu adalah tidak sah. Ataupun orang yang terlibat dengan bai'ul inah dipanggil. Bai'ul inah ni jual beli balik. Dulu banyak transaksi dalam perbankan Islam di Malaysia, mereka menggunakan bai'ul inah ni. Contoh kita nak, kalau konvensional, kita konvensional bank ni pinjam je. It's a lending and borrowing transaction. Kalau conventional bank, kalau kita simpan duit kat bank, dia anggap kita bagi pinjam kat bank. Boleh tahan kat kita kan? Kita bagi pinjam duit kat bank. Masa deposit tu dia anggap kita bagi pinjam. Bila bank guna, dia bagi interest. Kan ada sikit dia bagi interest. Tapi yang banyak tu bila kita pinjam kat dia, tu banyak dia charge interest. Jadi kan tu tak boleh, tu riba. Maka apa jalan kita nak capai tujuan ekonomi tadi, iaitu kita nak cash, boleh beli rumah dan sebagainya. Dalam masa yang sama, bank pun nak capai juga tujuan ekonomi dia.
Takkan aku sebagai orang yang berniaga, aku keluar modal 100,000, aku dapat balik 100,000. Itu dah jadi welfare, kebajikan. Kita orang berniaga. Bank ni adalah business entity. Jadi pada masa itu dicadangkan guna bai'ul inah. Contoh, kita nak beli rumah tu dah siap, kita beli daripada tangan orang. Jadi kita nak pinjam duit bank suruh bayar lebih, tak boleh. So caranya, kita kata sebagai orang yang dah jadi pemilik rumah tu, kita beli daripada owner dia, tapi cuma duit belum bayar habis kan? Biasa dia akan bagi masa 3+1 kan, untuk settle habis bayaran. Jadi kita jual pada bank. Rumah saya ni saya jual biasanya pada harga yang kita kena bayar pada owner tu lah. Katalah owner tu jual pada kita 110,000, 10,000 kita dah bayar, tinggal 1,000 lagi. So kita jual pada bank dengan harga 100,000. Dengan syarat nanti bank jual balik pada kita, dan bank akan jual pada harga katakan 130,000 contoh. Jadi tak ada masalah jual beli. Saya dah milik rumah, saya jual pada bank, sah jual beli. Bank dah jadi pemilik. Bila bank dah jadi pemilik, bank boleh jual kepada sesiapa yang bank nak, termasuk kepada penjual yang bersatu. Kita lah sebagai customer. Jadi sama-sama setuju, bank jual pada kita, bank sebagai penjual layak dapat untung. Jadi cuma yang ini dalam mazhab Syafi'i mereka terima flow macam ni. The idea behind tu mereka terima. Tapi ada banyak mazhab lain, 3 mazhab lagi tak terima. Kerana sadu zari'ah ni lah. Mereka kata kalau macam tu, ya macam riba juga. Instead of bank kata, nah aku bagi kau 1,000 pinjam, kau bayar balik 130,000, kau buat transaksi tadi, akhirnya natijahnya bank bagi 1,000, kemudian bank dapat 130,000. Jadi ini sebenarnya menghasilkan riba juga dari segi efek dia. Tapi yang tak setuju, dia kata mana boleh tengok pada efek. Kita tengok pada jalan dia. Satu orang yang kahwin bersama dengan isteri, satu orang tak berkahwin, dia berzina. And effect dia sama juga. Sama-sama lelaki dan wanita melakukan hubungan intim, dan sama-sama boleh dapat anak. Tapi satu halal dengan sebab libat caranya melalui jalan pernikahan, satu haram sebab libat dengan cara perzinaan. So mana boleh kamu kata sama? Dua benda yang berbeza. Jual beli halal, baik winah tu jual beli. Kalau yang kamu kata riba tu, itu pinjam dan tak bayar lebih, itu memang tak boleh. Jadi ada argument di kalangan para ulama apabila membincangkan adakah itu termasuk saddu zara'i, menyekat jalan ataupun tidak. Baik, kita start lambat tadi, kena berhenti tepat juga ke atau boleh berhenti lambat? Ya, boleh berhenti lambat sikit. Okay. Jadi ini the idea ya, di belakang saddu zara'i. Kalau saya boleh kaitkan dengan isu semasa, iaitu satu masa dahulu, kalau tuan-tuan masih ingat, tentang undang-undang yang disebut sebagai ISA, Internal Security Act. Jadi ini satu undang-undang yang kontroversial, bahkan sampai satu masa dibatalkan, dihapuskan. Tak ada dah undang-undang ISA, dah tak ada. Jadi saya pernah dengar juga Ustaz berceramah, dia kata ini satu undang-undang yang zalim. Siapa yang terlibat meluluskan undang-undang ni adalah orang yang zalim. Jadi kita kena, kalau secara ilmiah, undang-undang itu tidak zalim. Yang zalim barangkali orang yang menyalahgunakan undang-undang, boleh jadi. Undang-undang tidak zalim. Pada ISA adalah termasuk dalam preventive law. Jadi preventive law ni dia termasuk dalam konsep saddu zara'i, ya, termasuk di dalam mencegah sesuatu. Kan dalam konsep ISA, bila dapat data dan fakta bahawa orang ini akan melakukan aktiviti yang mengancam keselamatan negara, maka dia boleh ditahan selama satu tempoh untuk diffuse bahaya ini. Cuma ada tak kemungkinan undang-undang disalahgunakan? Boleh jadi. Kerana pada masa itu yang akan decide adalah Home Minister, Menteri Dalam Negeri saja. Kalau Menteri Dalam Negeri kata saya berpuas hati bahawa orang ini menjadi ancaman pada keselamatan negara, mungkin dia akan terpaksa duduk dalam lah.
2 tahun ke, dia akan tengok nilai balik. Di situ ada ruang untuk disalahgunakan bagi tujuan politik kepartian. Maknanya orang ini sebenarnya dia bukan ancaman kepada keselamatan negara, dia hanya menjadi ancaman politik kepada orang yang berkuasa. Lalu dia ditahan di bawah akta ini. Jadi kalau ada kemungkinan salah guna, perbaiki loophole dekat situ. Saya difahamkan pada masa itu sudah ada usaha musyarat yang berbagai dibuat untuk perbaiki undang-undang itu supaya tak disalahgunakan. Tapi nak bagi tahunya, dari segi konsep ada asas undang-undang sedemikian. Bahkan saya difahamkan di Singapura mereka masih maintain ISA untuk kes-kes yang mengancam keselamatan negara. Tak ditunggu dia buat dulu. Katakanlah dapat maklumat akan ada aktiviti terorisme, bom ketika berlangsungnya satu perlawanan di stadium, ada maklumat menunjukkan akan berlaku pengeboman di sana. Takkan kita nak tunggu, okeylah kita tunggu dia bom, nanti kita charge dia. Sebab dia dah buat satu kesalahan, sebelum dia bom dia tak buat apa-apa lagi. Takkan macam itu. Mesti kita akan sekat dia dulu. Di situlah perlunya ada undang-undang yang bersifat preventif, dan undang-undang ini diusahakan supaya tidak ada ruang-ruang yang boleh disalahgunakan untuk tujuan selain daripada undang-undang itu dibuat. Jadi ini kesimpulan yang saya boleh simpulkan tentang tajuk Saddu Zara'i ini, dan dia ada elemen macam masalah mursalah daripada satu sudut. Kerana menolak keburukan itu adalah maslahat. Dan masalah mursalah ni kebaikan yang tak ada dalil khusus. Ini tak ada satu dalil khusus kita nak larang jual senjata misalnya. Ya, tapi dalam keadaan tertentu boleh membawa kepada yang haram. Jadi dalil khusus tak ada. Tapi ada kebaikan di dalam kita menyekat sesuatu yang berpotensi membawa kepada keburukan. Jadi in a way macam sadar zara'i ini is the negative kind of masalah mursalah. Dengan kita buat sadar zara'i, ada tercapai satu kebaikan yang walaupun tidak ada dalil yang khusus. Baik. Next insyaAllah saya akan huraikan patah balik kepada qaul sahabi dan juga uruf. Qaul sahabi itu makna pendapat sahabat. Sahabat ada keluar fatwa, adakah itu sungguh hukum atau tidak? Itu dibincangkan. Uruf maknanya kebiasaan. Mungkin 3 terus next mungkin saya akan cover 3 terus. Ini yang agak pendek-pendek. Qaul sahabi, uruf dan juga syariah man qablana, syariat umat terdahulu, syariat umat Nabi Musa, syariat umat Nabi Isa. Itu adakah jadi sumber tak dalam syarak kita? Itu juga ulama bincang. Wallahu a'lam. Ada sebarang soalan kalau saya mampu jawab? Baik, kalau tak ada, insya-Allah kita jumpa pada kuliah yang akan datang. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma syrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana binuri hidayatika kama la tarda binuri syamsika abadan abada. Allahumma anqulna min dhulil ma'siyati ila izzi ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Terima kasih kepada Abdul Ustaz di atas kuliah yang disampaikan. Moga-moga apa sahaja disampaikan tadi boleh menjadi pedoman ataupun panduan kalau kita saja aktiviti kita lakukan insyaAllah. Jadi insyaAllah kuliah akan datang pada hari 30 hari bulan Rabiul insyaAllah. Jadi beserta yang sama insyaAllah